Salam sejahtera sama Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Suara tak sama kan dalam video? Dalam video lagi sedap betul tak? Okay, kita start hari ni. Fake breakout, fakey. Alright. Apa itu fake out? Fake breakout. Maksud dia, let's suppose katakanlah kita ada, saya ambil contoh sell, kita ada resistance yang sama baris. Ini saya tak cerita secara detail lah sebab kita nak cepat. Fake out ni bila price break resistance, let's suppose, lepas tu dia turun ke bawah. Dekat sini kalau kita letak satu line dan kita markingkan dia sebagai R1 dan R2. Dia kena sama baris bang. Lagi sedap sama baris. Jangan tanya saya kalau tak sama baris macam mana, tolong terima je kenyataan, cari yang sama baris. Kalau tak sama baris sangat pun biarlah 1 pip, 2 pip, 5 pip beza tak kisah. Janji you nampak yang dia tu sama baris. Sebab apa? Sebab dia nak umpan saja. Okay. Bila you ada R1, R2 yang sama baris, price break ke atas and terjun ke bawah, ini dipanggil fake breakout ataupun fake out. Maksudnya apa? Maksudnya dia fake breakout. Fake out. Okey, kalau untuk setup buy sama juga. Dia turun bawah. Dia buat dua support. Okey. Dia turun bawah laju break di support. Lepas tu bukan dia break ke bawah, boom dia naik atas. Ini dipanggil fake out juga. Ini dipanggil fake out. Faham tak fake out? Ini fake out V1, maksudnya version 1 lah. Lepas ni kita ada V2, version 2. Kenapa fake out berlaku? By big trader lah, maksudnya yang ni lah. Maksudnya yang ni, manipulation by big trader. Okey, kalau you tengok dekat chart, kalau saya buka GBP USD, nampak tak GBP USD? Okey, GBP USD sebagai contoh. So price naik turun, macam kalau kita belajar chart apa ni, dipanggil apa tu, yang high low tu, market structure. Bila kita belajar market structure, high low macam senang je. Tapi kenapa bila real, dalam market yang real ni dia sangat susah. Sekejap dia buat high, lepas tu dia dah break high. Lepas tu sepatutnya dekat sini dia sambung lah naik kan. Tapi dia turun bawah, dia buat low. Lepas tu dia naik atas balik, lepas tu dia turun bawah lagi. Lepas tu, apa benda semua ni bang? Ini dah ada low, dia turun bawah, low. Sepatutnya dekat sini dia turun lah bawah kan. Ini tak. Dia buat low, lepas tu boom dia naik atas pula. Sudah. Kenapa bang? Kenapa benda ni berlaku? Sebab ini adalah manipulation daripada big trader. Dalam market bang, dalam market yang you trade MT4 whatever pair sekalipun, EU ke UJ ke whatever ke, semua ada ramai trader. Trader satu dunia Satu dunia trader. Tapi siapa yang paling power dalam market ni? Siapa yang paling power? Korang power ke big trader power? Kita semua yang trader yang kecil-kecil ni, yang depo $30, depo $10, kita panggil retail trader. Retail trader. Maksudnya trader kecil-kecilan mencari rezeki di lautan forex. Retail trader. Ada satu lagi dia panggil big trader. Big trader dia panggil bank ataupun big liquidity punya LP ke apa semua. Semua tu besar-besar main billion punya order. Dia tak pakai MT4, dia tak ada grup kecoh-kecoh macam korang buy sell, no, dia tak ada. Dia ada trader dia sendiri duduk dekat satu floor, satu tingkat tu ada 30 orang, 40 orang
trader-trader yang dia arahkan untuk membuat something. Maksudnya dia orang trade bukan ikut kepandaian masing-masing. Dia orang trade menggunakan arahan ataupun mengikut arahan daripada big boss mereka. Big boss mereka akan arahkan. Dekat sini kau buy, dekat sini kau sell, dekat sini kau buy, dekat sini kau sell. Ramai-ramai. Lepas tu dia call sana, company-company lain semua satu dunia dia call sana, dia call sini. Dia buy sama-sama, dia sell sama-sama. Apa yang dia orang buat? Dia orang mencari liquidity. Nah, saya akan ajar apa itu liquidity. Liquidity, kecairan. Okey, dalam forex bang, dia sama bang, mesti ada supply and demand, harga pasaran dan harga permintaan. So bila you nak beli, okey ni konsep asas. Konsep asas mana-mana perniagaan lah. Bila kita nak beli, mesti ada orang jual. Betul tak? Bila ada orang jual, mesti kena cari orang yang beli. Hari ni slow sikit lah. Sampai sekarang pun baru 971. Penawaran dan permintaan. So bila you tekan nak buy ke nak sell dekat chart ni ataupun dekat ni, sebenarnya you offer, you nak beli ataupun you nak sell, you tekan, you hantar order tu dekat broker. Broker akan terima you punya order, dia akan proses. Dia akan carikan, kalau you nak buy, dia akan carikan orang yang nak sell. Katakan tak ada orang yang nak sell, dia akan cari dekat LP. Itu advance lah, mana dekat LP. Ataupun dia hantar you punya order dekat LP. Broker punya tugas hanya mixkan order di antara trader-trader yang dalam, yang di bawah naungan dia. Siapa nak buy, siapa nak sell, siapa nak buy, siapa nak sell. Lepas tu kalau tak cukup, dia akan hantar dekat LP. Okay, now, big trader pula. Apa itu big trader? Big trader ni, mereka ni yang menggerakkan market. Dia orang punya order bapak besar. Dia sekali buy 1 million, 20 million, 5 million, 20, 100 million. Siapa yang pernah tengok dekat order, bank order book, boleh nampak lah dia punya order. Berapa ribu lot, buy, sell, buy, sell. Memang gila-gila. Jadi dia akan beli dekat certain tempat yang kita tak tahu. So, antara retail trader dengan bank, saya tulis kat sini lah, big trader LP, siapa lagi power? Of course, big trader. Saya panggil big trader je, sebab big trader yang menggerakkan market. Tetapi, big trader dia ada satu masalah besar. Masalah besar ni big trader. Okay. Mengikut konsep, kalau katakanlah you buy 0.1 lot, you beli Euro USD dekat broker. Broker tak ada masalah untuk fill you punya order. You tekan buy sekarang juga, dia akan trigger. Betul tak? Cuba you tekan buy 1 juta USD, you ada account 20 million US dollar. You rasa goyang tak broker nak ambil order you? Hello, anybody home? Test 1, 2, do you hear me? Hello, goyang kan? Maksudnya kalau you punya account besar sekalipun ataupun you punya account besar, broker nafi, katakanlah, okay, dia benda ni masalah fill orang. Fill order. Fill the order. Kita, ini dan saya belajar dulu dekat cari gold dengan cikgu ET, expert trader, pecah kepala bang. So ini saya akan ajar, convertkan dia jadi kepada MT4. Fill the order. Like suppose katakan saya nak buy 0.1. Saya nak buy Euro USD. 0.1 lot, broker tak ada masalah. Tak ada masalah. Broker boleh ngam-ngam soy, dia boleh bagi. Tapi kalau saya nak order besar 1 million ataupun saya nak buy 1000 lot, agak-agak broker boleh isi tak? Dia boleh fill tak order tu? Bila you buy EU 0.1 lot, broker akan sell dekat EU 0.1 lot sama, pasti matching. Tapi kalau you ada 1000, you order buy 1000 lot, broker kena cari 1000 lot untuk sell untuk you, untuk fill you punya order. Dia akan cari orang yang sell, sekejap. Sell 1000 lot. Mana nak cari bang?
dia akan ada masalah untuk fill you punya order. Kalau dia tak dapat, dia akan cari dekat LP. Dekat liquidity provider. Okay. So, you bayangkan, kalau you baru 1,000 lot, kalau dekat yang bank-bank apa semua, yang besar-besar lagi besar dia punya order. 5,000 lot, 50,000 lot. Dan you kena ingat, bila dia orang buy, kena cari orang sell. Bila orang sell, kena cari orang buy. Benda tu wajib dalam perniagaan. Kalau benda tu tak fill, katakan anda nak buy 1,000 lot. Tapi cuma fill 500 lot. Maksudnya dia tidak dipenuhi. Maksudnya dia unfilled. Tidak dipenuhi. Maksudnya hanya 500 lot sahaja yang trigger. Okey, dipanggil unfilled order. Faham tak? Kita semua tak ada masalah sebab akaun kita semua kecil-kecil. Akaun $30, akaun $100. Lebih-lebih MC pun $20, tak ada masalah. Broker tak ada masalah. Tapi kalau you pernah dengar tak? Kalau you buka akaun besar-besar 10,000 USD, 40,000 USD, broker akan terus hantar you punya order pergi LP. Dia akan hantar dekat LP. Tapi kalau akaun you kecil $10, akaun micro, dia tak perlu hantar LP. Dia akan cari siapa yang buy, siapa yang sell. Even broker akan sell untuk you. Okay? So, faham? So, macam ni lah yang berlaku. Contohnya katakanlah, saya nak bagi contoh katakanlah you membuat satu bisnes catering. You buat bisnes catering. Hari-hari you, sekarang tak ada bisnes catering lah, COVID-19 kan. You buat bisnes catering, lepas tu hari-hari you buat lebih kurang dalam 10 ekor ataupun 20 ekor ayam untuk masak nasi biryani ayam lah biasa you buat kan. Okay. Maksudnya hari-hari you dapat kat mana ayam tu? You ambil supply kat mana ayam? Kalau untuk 10 ekor, 20 ekor. Siapa sini buat bisnes catering? Boleh beli dekat pasar, boleh beli dekat penjual ayam, boleh beli dekat Tesco, boleh beli dekat Giant, boleh beli dekat mana, dekat apa semua, betul tak? So kalau you beli 20 ekor ayam, maksudnya dan you dapat benda lah tu, 20 ekor ayam. Dan you dapat 20 ekor ayam, maksudnya you fill, you punya order fill. Dipenuhi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Hari ni kita pecahkan kepala sikit, kita fikir sikit Okey, betul dekat pasar burung boleh dapat. Tapi tiba-tiba ada seorang menteri ataupun mana-mana datuk ni, dia tiba-tiba dia call you. Cik Mansur, kita nak buat satu parti ataupun satu majlis besar-besaran untuk satu Malaysia. Kita nak jamu 10,000 orang dekat dataran Merdeka. So you pun rasa happy betul tak? Ini dapat projek besar ni. 10,000 orang punya makan ni mesti besarnya catering kan? You pun happy. Happy, tapi you ada satu masalah. You tak sedar. You kira untuk makan 10,000 ayam, 10,000 ayam. 10,000 punya orang you perlukan dalam 1,000 ekor ayam. 1,000 ekor ayam. You dah kira-kira you need 1,000 chicken. Betul, chicken. So dekat mana kau nak cari 1,000 ekor ayam? Kalau kau beli kat pasar, dapat tak? Kena beli kat kilang. Ada kilang ayam ke? Kat mana kau nak cari 1,000 ekor ayam? Penternak ayam, lain. Mana kau nak dapat 1,000 ekor ayam sekaligus? Kena pergi ladang. Pergi kilang ayam mas. Ataupun pergi sepadan Thailand. Siapa duduk Thailand sini? Senanglah, tak ada masalah. Pergi KFC. KFC semua tempat cari. Naikkan harga ayam. Kumpul dari banyak kedai. Ada yang cakap beli pemborong ayam. Okey. Masalah kan? You nak ni minggu depan ni due date. You nak 1,000 ekor ayam. 1,000 ekor ayam. So, you ada dua cara. Iklan dekat TV. Saya nak cari 1,000 ekor ayam. Tak ada siapa layan kau. Pergi kat NSK pun NSK takkan bagi 1,000 ekor ayam bang. Tak dapat. Okey. Beli dekat kandang. Kandang ayam ke? Kandang untuk lembu bang. Lembu, kambing itu kandang. So, you ada dua option. Pertama, option 1. Option 1 apa dia? Kumpul ayam.
You kumpul ayam sikit-sikit. Kumpul ayam 200 campur 300 campur 300. Maksudnya you carilah dekat mana-mana tempat yang besar-besar, you kumpul sikit-sikit. 200 satu kedai ni dapat 200, sana kedai 300, sana dapat 1000. Maksudnya baru you punya feel. Ataupun satu lagi you buat apa? You pergi terus dekat ladang ayam. Ladang ayam. Kalau ladang ayam boleh tak dapat 1000 ekor? Boleh tak? Boleh kan? Tak ada masalah. Dah pukul 10, waktu untuk hari ni kita tak ada, kita terus sambung sebab hari ni cerita tu berat sikit bang. Ladang ayam, cari ladang ayam boleh dapat 1000 ekor sekaligus. Tak ada masalah. So kau team dengan ni dapat lagi murah tak? You akan dapat banyak kan? You beli banyak, you akan dapat lagi murah. Boleh kau team dengan toke ayam. Betul? So you ada dua option. Kejap. Option nombor 2, pergi dekat ladang ayam, beli 1000 ekor terus dan you akan dapat lebih murah. Okay. Now, persoalannya, apa kena mengena ayam dengan cat? Apa kena mengena ayam dengan GBP USD? Apa kena mengena ayam dengan crude oil? Apa kena mengena ayam dengan UCAD? Apa kena mengena ayam dengan New Zealand USD? Ada kena mengena tak? Supply and demand, permintaan. Kita tak kontrol harga ayam, betul. Ada. Apa kena mengena dia tu? Hari ni kita santai-santai je bang, walaupun dia agak heavy sikit. Sebab hari ni saya nak buka you punya minda sikit. Dia perumpamaan. Bila you beli, sebab dalam chart pun sama, Euro USD, UJ, GBP USD, GJ semua pun adalah permintaan dan penawaran. Price bergerak sebab ada orang beli, ada orang jual. Sama juga, ayam pun sama juga. Ada orang beli, ada orang jual. Betul, permintaan. So, bila you dapat order 1000 ekor ayam, you dah consider sebagai big trader. Big trader. Oh, you dah dapat, you jadi big trader. Sebelum ni, you cuma order 20 ekor ayam, you retail trader. Retail, dia panggil retail. Sekarang you 1000 ekor ayam, you dah besar punya. You dah dipanggil you sebagai big trader. Even kalau harga ayam ni lawan harga itik, dia akan jadi cat juga. Ayam versus itik, bukan euro versus US dollar. Ayam versus itik, letak cat kau mesti tekan juga. Janji dia bergerak, janji itulah kau tekan. Betul tak? Segala yang bergerak dekat cat tu semua kau tekan lah. Ataupun kau letak harga kangkung versus harga bayam ke, dia bergerak je pun, mesti kau tekan buy sell. Betul? So sama juga bang, sebab dia adalah supply and demand, permintaan dan penawaran. Kalau tak tekan gigil cikgu. So carilah apa-apa yang bergerak kan. Bergerak tekan. Baru kalau dia stay je, baik. Betapa bosannya hidup kalau cat ni stay. Macam semalam bergerak laju, semua orang happy. Okay. Petai versus jering pun dia tekan juga, whatever. Okay, now, kita balik semula Sekarang you dah jadi big trader. Tadi you punya problem apa dia? Mencari ayam yang banyak, betul tak? You kena kumpul ataupun you kena cari 1000 ekor ayam. This is problem for you. Ini maksudnya liquidity. You kena cari harga liquidity. Maksudnya ini dipanggil liquidity, kecairan. Macam mana you nak dapat harga ayam yang murah? Nanti saya ajar apa itu liquidity. Okay, now big trader, bila dia masuk market, sama juga bang. Dia nak sell, bila dia nak sell, dia kena sell besar. Betul tak? Bila big trader sell, dia akan sell besar. Betul? Setuju tak setuju? Ke big trader sell 0.01 lot? Lepas tu kena stop loss nangis. Setuju Dia cari buyer, dia cari signal whatever. Okay, itu belum masuk lagi. Alright.
So bila big trader dia nak sell besar, tapi dekat mana dia nak cari orang nak dia sell, dia kena cari orang yang buy. Dah lah, kena cari orang buy. Dia kena cari orang yang buy besar. Baru order dia fill. Baru order dia fill. Kalau tak fill. Bila tak fill, dia tak dapat order dia penuh. So dekat mana dia nak cari order? Faham tak ni? Faham tak? So faham tak? Bila big trader, ni kena faham ni bang. Bila big trader ataupun bank ataupun LP dia nak masuk market, dia punya order dia besar-besar bang. So katakanlah contoh dia nak sell. Dia bila dia sell, dia mesti nak sell besar-besaran. Dan you kena ingat, bila dia nak sell, dia kena cari orang yang buy besar-besaran. Baru order dia fill. Betul? So faham Okay, now baru kita masuk dekat fake out. Persoalannya, di mana orang buy besar? Ini persoalannya. Persoalan yang tidak dapat dijawab. Di mana retail trader buy besar? Sebab dekat situlah dia nak sell besar. Ini persoalan. Di mana retail trader buy besar supaya mereka boleh sell secara besar-besaran. Okey, maka so far follow So dekat sinilah berlakunya fake out, fake breakout yang selalu berlaku you tengok. Okey, saya bagi contoh. Di sini you nampak trader dekat satu dunia standard dah diajar belajar SNR, belajar SND, belajar breakout, belajar indikator, belajar macam-macam, segala jenis semua dah diajak. Dah belajar masing-masing semua dah terror lah. So dekat sini, kalau saya sebagai SNR trader yang naif lah, yang belum belajar fake out lagi. Sebagai SNR trader, masa saya mula-mula dulu, cikgu saya ajar SNR trader kita sell dekat resistance. Sell at resistance. Okey. Betul tak? Lepas tu ada double top. Ini dipanggil double top. R1, R2 sama baris. Kuat tak kuat? Pirlo cakap double top. Kuat. So apa lagi? Sell. Full margin. Cikgu cakap sell sekarang. Full margin. Semua orang tekan full margin, tekan, sell. Satu dunia bang, bukan korang saja bang, Mak Saleh pun tekan. Mak Saleh apa semua kau tak percaya kau tengok kat Wanda order book, kau nampak order dia orang. Bersepah-sepah yang sell kat situ. So bila price turun semua dah happy dah. Sell, cepat sell. Tiba-tiba price naik. Sudah, muka dah pucat. Tadi nampak biru kan? Bila dia dah nak start berkelip-kelip biru merah, muka korang pula jadi biru. Muak pucat kan? Pucat tu lah. Dia dah naik-naik lah. Sudah. Dia naik atas. MC lah kejap lagi. Stop loss lah. Letak stop loss. Ini bahaya ni. Baik letak stop loss kat sini. Kalau dia sampai sini, atas kan? SNR trader stop loss dekat mana bang? Stop loss SNR trader atas resistance. Memang dah diajar daripada dulu lagi sejak azali. SNR trader stop loss atas resistance. Cikgu ajar. So dengan confidentnya dia pun sell, letak stop loss kat sini. Berapa pip? Cikgu cakap 20 pip hingga 30 pip. Okey, dia pun letak stop loss 20 pip, 30 pip. Bukannya seorang, satu dunia bang. Satu dunia trader SNR akan letak stop. Saya minta maaf, saya dekat sini saya bukan nak kutuk trader SNR. SNR trader bagus, memang bagus-bagus. Cuma saya nak cerita macam mana big trader manipulate SNR trader. You kena faham benda tu. Jangan korang keluar grup, tak nak masuk grup cikgu masuk, dia kutuk SNR trader, dah lah aku SNR trader. Bukan macam tu, maksud saya macam mana, you kena jaga. Sebagai SNR trader, you kena jaga-jaga tempat-tempat yang
you kena jaga-jaga. You kena jaga-jaga tempat di mana you kena jaga-jaga. Maksudnya apa? Saya pun tak tahu. Maksudnya tempat yang di mana big trader akan buat manipulation. Okay, faham tak? External trader, so far faham tak external trader? Bila external trader letak stop loss, ni kena faham. Ini kena belajar ilmu hakikat forex. Korang belajar. Stop loss 20 hingga 30 pip. Tak kisahlah berapa pip. Okay. Bila mereka sell, bila big trader pula, bila external trader sell, stop loss mereka akan jadi order apa? Dia akan jadi order buy stop. Stop loss mereka equal order buy stop. Ini you kena terima kenyataan. You kena terima kenyataan, ini adalah basic forex. Kalau orang cakap asas mengenal Tuhan, mengenal diri Kalau forex, asas forex adalah mengenal order. Mengenal order. You kena kenal. You jangan main tekan je bang. You kena belajar basic. Stop loss tu order apa? TP tu order apa? Buy stop tu apa? Sell stop tu, buy limit tu apa? Sell limit tu apa? You kena tahu benda tu semua. Kalau tak, payah bang. Sebab ni basic. Basic yang selalu orang tinggalkan. Dia tak kisah pun. Okay, now external trader dah settle. Stop loss, buy stop, dia letak atas. Okay, tak apa. Ada stop loss, dia dah selamat. Okay tak? Ada satu lagi. Yang ni dipanggil breakout trader. Breakout trader pula, dia pantang bang. Bila ada resistance, dia akan letak apa? Dia akan letak order buy stop dekat atas ni. Sebab dia fikir kalau price break resistance, mesti dia terbang kau-kau. Mesti dia terbang kau-kau. So sebelum dia terbang, dia letak apa? Buy stop. Ini breakout trader. Betul tak? Nanti kita akan belajar apa itu breakout betul-betul ataupun breakout yang fake-nya. Buat masa sekarang you kena faham dulu. Bukan tak boleh trade guna breakout. Guna trade breakout bagus, tapi ada cara dia. Cara dia macam mana nanti kita akan belajar. So, bila ada banyak order buy stop kat sini, external trader punya stop loss buy stop bersepah-sepah satu dunia kat sini. External breakout trader punya order buy stop bersepah-sepah kat sini. Big trader nampak apa? Big trader nampak ini adalah satu peluang. Ataupun ini peluang bagi mereka. Sebab you kena ingat, tadi big trader dia nak sell besar. Untuk dia sell besar, dia kena cari orang yang buy besar. Dekat mana orang buy besar? Dekat sini. Dekat sini. Dekat sini orang buy besar. So dekat mana dia nak letak order? Big trader. Dekat sini dia akan letak order sell limit. Nampak tak? Kat tempat sama yang kat sini. Dekat buy stop area. So bila ada order buy stop dengan sell limit, katakanlah price dekat bawah ni belum sampai lagi. Dia dekat sini. Dia belum sampai pun lagi. Tiba-tiba big trader letak order sell limit dekat atas. Apa jadi pada price? Price akan naik laju ke atas untuk fill all this order. Sebab sebelum ni price berada di bawah. Orang semua bermain-main dekat sini. Tiba-tiba ada semua orang berurus niaga. Dia nak berurus niaga dekat atas. Semua nak buy kat sini, ada orang nak sell sini. So apa jadi pada price? Price confirm terbang. Dia terbang ke atas. Lepas tu dia terjun. Dia fill order big trader sebut. Dia order sell limit, order sell limit, order sell limit. Lepas tu dia turun bawah balik. Ini dipanggil fake out. Faham tak? Dia break resistance. Lepas tu dia terjun. Sebab apa? Sebab dia fill order big trader. Dan kadang-kadang, I tell you what. This R1 dengan R2 sebenarnya big trader yang buat. R1 dengan R2, ini adalah big trader yang buat. Dia saja-saja buat
supaya umpan korang untuk sell dulu. Faham? Betul tak? Katakanlah dia buat satu lagi resistance nombor 3. Lepas tu dia buat lower low. Dah break lower low, takut tertinggal. Tertinggal lebih baik kita sell sekarang. Kau pun sell kerja market. Dan kau sell saja, boom, dia naik atas. Pernah tak kena macam ni? Siapa tak pernah kena? Dan siapa pernah kena? Ataupun siapa yang selalu kena? Bila price turun laju, dia sell, time tu lah price naik atas. Bila price naik atas, terbang, dia tekan buy, kejar market, time tu lah price reverse. Masya Allah, apa benda ni? Apa masalah market ni? Macam tahu pula kan. Selalu kena kan? Kerap cikgu, selalu kena. Pedih je. Ada tadi saya tengok dekat grup TFM. Betul-betul dekat gold. Dekat puncak atas tu dia boleh buy, dekat bawah dia boleh sell. Dia punya tu terkangkang masa tu nak buat. Itu jenis kejar market. Selalu. So lepas ni kena jaga-jaga bang. Kena jaga-jaga. Saya akan ajar you all. So ini dipanggil manipulation. Manipulation daripada big trader. Dia kacau. Dia umpan. Sama juga untuk buy. Bila dia buy, you ada support kat bawah. Lepas tu price naik atas. Bila price laju buat higher high, apa jadi pada trader? Trader akan buy dekat this area. Dia buy. Stop loss dekat mana? Stop loss mestilah dekat bawah. Support, betul tak? Betul. Bila lepas tu apa jadi? Price turun bawah, boom, naik atas. Kena stop loss dia baru terbang. Ataupun breakout trader letak order sell stop. Bila price letak order sell stop, banyak-banyak sini. Ini dipanggil sell stop. So masa inilah tempat yang cantik untuk big trader letak order buy limit. Untuk fill dia punya order. Ini semua manipulation. Ini dipanggil manipulation. Dengar tak? Ini dipanggil fake out. Ini buy, ini fake out sell. So far so good. Faham? So jaga-jaga. Ini semua adalah manipulation. So kalau you tengok dekat chart, you tengok ada banyak tempat. Macam ni. Saya pun terkena tadi. Bongok. Aku aja fake out, aku pun terkena fake out. Tengok kan? Resistant. Nampak tak? Resistant. R1, R2. You kena spike. Itu dia ambil stop loss. Lepas tu saya cakap dekat dalam grup. Itu stop loss hunting bang. Ambil je. Masuk balik. Oh, zoom sikit. Sorry. Nampak tak ni dia punya sama baris? R1 dengan R2. Ada R3 lagi. Nampak tak sama baris? Nampak kan? Apa jadi pada price? Price break ke atas. Lepas tu, turun. Okay. Ini dipanggil fake out. Okay. So far dah faham dah fake out? Zoom out lagi. Tak nampak juga. Pakai kanta bang. Ni fake out. Sepadam ni. R1, R2. Nampak? R1, R2 sama baris. Price naik atas. Lepas dia naik atas, ambil stop loss semua, baru dia terjun. Okay. Oh, ada yang tanya, biru tu saya tanda apa? Okay. Tak apa. Kita akan belajar kendian. Jadi kita akan belajar. Okay, now. Macam mana kita nak entry pucuk? You dah tahu, you dah agak-agak. Bila you nampak ada satu resistant. Nak tak you entry dekat atas ni? Entry sama macam big trader. Nak tak entry kat atas?
Nak kan? Entry pucuk. So apa you buat? You kena tengok belakang-belakang. Look to the left. Look to the left. Tengok belakang. Korang ni kalau trade tengok kat sini je lah korang tengok. Mampu. Kena tengok belakang-belakang. Belakang mana kan? Bukan belakang kau tau. Bukan kiri. Belakang cat ni. Sini aku tunjuk anak panah. Tengok belakang sini ada apa? Sini. Kalau tak nampak, tukar lagi. Tukar time frame. Ni sibuk tanya time frame berapa valid, time frame mana valid. Astaga. Nampak? Tak nampak? Kecilkan lagi. Sebab tu saya suka saya punya candlestick kecil-kecil je. Saya nak tengok benda lah ni. Tak nampak ni tukar time frame. H1. Tak nampak juga. H4. Baru nampak. Yang ni saya tandakan ni. You kena tengok dekat situ. You nampak tak? Sekarang faham tak? You tengok kat sini. Macam mana you nak entry kat atas tu, you monitor dekat this area. At that area, you kena cari fake out juga. Dipanggil fake out masa lampau. Ni yang saya tak nampak tadi. Sebab apa? Sebab saya entry pakai handphone. Tak perasan. Bila tak nampak, habis lah. So dekat sini, kita dah ada setup pembaris, betul? You ada resistance, you ada rally base rally, you ada support. Lepas tu you ada V-twin. Nampak tak V-twin? Tapi kita dah tahu dah, masa tu, saya tahu dah, masa tu dia nak terkejut. Cuma salah tempat. So apa you buat? Dekat sini, dekat zone sini, you besarkan, tukar time frame, kita mencari fake out yang lampau. Maksudnya sejarah. Tukar balik Sekejap dekat sini. Ini tempat tadi. Tempat yang saya markingkan. Apa you buat? You cari benda yang sama macam fake out. You akan jumpa something like this. Dia juga adalah fake out juga. Dia buat R1, dia buat R2, dia cocok atas, lepas tu dia terjun ke bawah. Markingkan mana R1, mana R2. Okay, mana R1, mana R2. So, itu adalah entry zone. RD Ansar cakap, saya kira dah fill order. Maksud you dapat dah setup ni. So, dekat sini you tengok mana yang sama baris. Kalau saya marking kat sini, boleh tak perasan benda lah ni. Oh, maaf. Nampak tak sini R1? Sini R2. Nampak tak? Okey, ada yang tanya, cikgu dekat fake out tu cari 1, 2, 3, 4 ke? Yes, you akan berjumpa yang benda yang sama. Sini support, sini drop base drop. Sini resistance, sini drop base drop. Tukar time frame, tukar time frame. Kalau saya tukar kepada M15, mana dia pergi? Lebih kurang sama. Adjust sikit. Drop base drop kat sini. Kita pakai M30 lah, senang. Sini support, sini king. Nampak tak king? Ni drop base drop. Drop base drop nombor apa? Nombor 4. Drop base drop ni lah yang control kat sini. Dia control. Dia jadi R1, dia jadi R2. Lepas tu dia cocok atas sikit, lepas tu dia terjun. Sama tak? Pattern dia. Sama macam ni. R1, R2, dia naik atas, dia terjun. Dekat sini ada drop base drop. Kecil je. Drop base drop ni lah yang control. Ini king. Siapa yang belajar setup king dia tahu lah. Ini dipanggil hidden king. Siapa yang belum ada video hidden king tu, video king nanti saya akan bagi. Tapi tak payah lah. Kena depo. Depo lagi cikgu. Dah baru lepas MC kena depo lagi. Daripada kau depo free, baik kau depo dapat video. Kan? Dapat juga belajar. Lepas ni dah kurang sikit depo. Siapa sini yang bila dia trade masuk pada apprentice, dia dah kurang sikit urusan depo dia. Dia dah lupa dah nombor telefon. Kalau tak, satu hari 3-4 kali dia call dia punya LD.
Depo lagi. Dah kurang kan? Okey. So, ini dipanggil fake up masa lampau. Sama juga pembaris. Ini pun fake up juga. So, you kena combine kan. Sini berlaku fake out. Masa price datang tu dekat sini pun dia buat fake up juga. Oh lah, tak nampak. Saya buat balik Lepas ni terjun lah GU, tak ada masalah dah. Cuma yang ni terlebih sikit baik. Kalau nak lagi sharp lagi, cari lagi drop base drop yang king. Itu king lah. Sekejap. Okay. Nampak tak? Sini fake out, R1, R2. Sini pun R1, R2. Sama ke tak sama? Sini ada R1, R2. Dekat belakang ni pun ada R1, R2. Sama ke tak sama? Sorry. Bergoyang sana, bergoyang sini, tak nampak. Sekejap. Sama kan? Ada yang tanya kenapa cikgu tak guna istilah QM. Sebab QM pun sebenarnya fake out juga bang. Fake out lagi faham. Kalau QM tu macam kau hafal je, bau kiri, bau kanan hafal. Nanti orang kelang kabut nak entry kat mana. Tapi sebenarnya kisah sebenarnya ialah fake out. You rasa bila you entry kat sini, dapat entry pucuk kat sini, adakah kebetulan ataupun suratan takdir ataupun benda ni dah dibuat, memang dibuat-buat oleh big trader? Manipulation kat sini dengan manipulation kat sini, asal dia boleh sama lah tempat dia. Entry kat sini terus profit. Kan? Benda ni dirancang bang sebenarnya. Dirancang oleh puak-puak Illuminati. Saya tak boleh cakap. Dirancang. Soros and the gang. Big trader semua. Memang dia dah rancang semua. Dia nak buy kat mana, dia nak sell kat mana. Faham tak? Ada yang tanya, cikgu boleh sell lagi tak? Boleh, tak ada masalah. Akaun kau kot, bukan akaun aku. No problem. Sell je, nak sell boleh. Nak buy boleh. Kan? So, dalam kelas ni, saya nak open your mind. Jangan hafal setup. Jangan hafal teknik. Kena faham. Semua manipulation bang. Yang kau tengok selama ni, dekat chart, it is a manipulation. Mainan big trader untuk perangkap retail trader. Kita ni sebenarnya bukan market mover pun. Kita retail trader adalah ayam-ayam. Ayam-ayam yang ayam-ayam yang big trader nak order, yang dia nak sembelih. Kau dapat terima kenyataan tu. Korang lah ayam-ayam ni. Mana nak cari ayam yang jenis victim? Yes, we are victim. Victim ke victim? Victim. Adalah mainan. Korang ni adalah ayam-ayam yang telah dibela oleh big trader supaya korang masuk kat sini, masuk kat sana, full margin sana. Siapa yang full margin selamat lah. Betul tak? Siapa yang full margin selamat. Betul tak betul? Sebab bila you full margin, price naik atas you dah MC, dia tak sempat ambil you punya stop loss. So you selamat. Selamat mendepo lagi. Minta maaf gurau je bang. So jaga-jaga bang. Jaga-jaga Even saya pun kena tadi. Dah tak sabar sebab pening kepala lah. Orang tanya soalan banyak sangat sampai tak nampak. Sampai saya punya mata pun terhijab. Bila dah jalan baru nampak aci. Benda lah ni rupanya dia buatnya. Okay? Sebab kita fokus. Ramai orang silap sebab dia fokus kat sini. Dia tak tengok time frame besar. Dia tak nampak apa yang big trader tengah buat. Okay. Okay, now I bagi satu secret simple lah. The most simple keyword. Kalau you dapat faham menalah ni bang, settle lah. Okay. Okay. Dia ada tiga fasa. Tiga fasa manipulation.
Okay. Big trader ni dia ada 3 fasa. Masa price tengah sideways, korang jangan masuk bang. Relax dulu. Dia orang tengah kumpul order. Dia tengah mainkan korang, tengah kumpul order. Dia buat 2 top, dia buat triple top, dia buat segala-galanya. Fasa pertama bila price sideways macam ni, kecil-kecil macam ni, itu dipanggil accumulation. Saya tak tahulah accumulation ke distribution, whatever lah. Tapi maksud dia tengah kumpul order. Accumulation. Dia tengah kumpul order, retail trader tengah buat perangkap sana, tengah buat perangkap sini. Dekat sini ramai yang kena. Big trader tengah buat accumulation. Nombor 2. Dia buat manipulation. You hafal benda ni 3 pun dah cukup. Manipulation. Ini fasa kedua. Siapa belajar Wyckoff kat sini? Wyckoff strategi ke apa? Dia ada distribution, ada manipulation, ada macam-macam, ada accumulation, ada macam-macam. Tapi saya tak nak pening-pening. Saya nak simple je. Kita nak buat satu. Accumulation. Fasa kedua adalah manipulation. Dan fasa ketiga adalah dipanggil default exit. Ini penting lah. Default exit. Apa maksud default exit? Maksudnya kalau price tu fake out ke atas, break ke bawah, maka wajib dia pergi bawah. Bukan wajib lah, maksudnya harus dia ke bawah. Kalau dia buat fake out ke bawah, contoh macam ni dia buat S1, S2. Dia buat S1, S2, dia fake out kan mendalah ni. Ni yang kau nak cari kan, arah. Teknik arah lah, apalah. Bila dia buat S1, S2, dekat bawah. Lepas tu dia buat fake out dan dia naik atas. Ini fake out. Maka default exitnya ke mana? Wajib dia akan ke atas. Dia akan ke atas selagi dia tak buat ulang balik 3 mendalah ni. Selagi dia tak buat 3. Sini kalau dia buat fake out, R1, R2, dia dah buat fake out ke atas. Maka default exit dia ke bawah. Okey, ada yang tanya. Ini dah R1, R2 kat dalam ni kecil. Yang besar ni pula, dia dah jadi R1 betul tak? Very good question. Sini dah R1. Sini dah R2. Betul tak? Dah jadi resistant pula. Boleh tak dia jadi fake out? Boleh tak price naik atas lagi untuk buat fake out? Kalau you nak sell ke atas. Boleh, memang tak ada masalah. Big trader memang suka, dia boleh buat macam-macam. Dia boleh buat pusing sana, dia pusing sini, dia pusing sana, dia pusing sini. Memang tak ada masalah. Tapi kalau kau nak entry dekat atas, katakanlah kau nak sell dekat atas. Apa kita buat? Kena cari lagi tempat-tempat yang sesuai. Tempat dekat mana yang big trader akan letak balik order dia. Kalau saya nampak kat sini. So this is your next station. Lepas sini mana tahu dia turun bawah, tiba-tiba besok dia naik atas. Bila dia naik atas, ni dah jadi fake out. R1, R2, kat sini pula kita sell. Mungkin dekat situ juga. Cari fake out masa lampau. Faham? Tapi kat sini siapa yang dah sell je lah. Cari tempat-tempat ni. Dekat sini ada rally base rally ni. Mungkin target sampai sini. Tengok dia tembus tak tembus. So benda ni dia bukan satu teknik yang kau wajib entry kat sini, TP kat sini. Macam kau kena hafal. Ini TP. Susah bang. Forex ni susah. Sebab kau nak baca pergerakan big trader apa dia nak buat, itu yang susah. Sekejap dia pusing sana, sekejap dia pusing sini, sekejap dia pusing sana, sekejap dia pusing sini. Itu yang payah. Tapi kalau setakat kau nak entry yang kurang risiko, tak nak biru lama ataupun tak nak merah lama, insyaAllah saya boleh ajar. Okey. Satu lagi. Kalau price naik laju tegak macam ni kan, dia naik laju tegak,
biasanya korang mesti katakan korang dah marking ada pembaris 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bila price naik tegak, kat situ juga ada pancung. Itu pun salah juga. Sebab apa salah? Sebab sebelum kau nak entry, tempat sini kita marking. Contoh, saya marking kat sini. Saya marking saya hanya marking saja dekat sini. Tak bermakna saya letak PO kat sini. Saya terus letak PO, sell limit. Salah bang. Bukan macam tu. You kena tunggu katakanlah price dekat atas, dia naik atas, naik atas, naik atas, naik atas. Dia akan buat something like fake out ke, dia buat compression ke, dia buat tanda-tanda reversal. Ini dia panggil PA, dia buat CPLQ ke whatever. Baru kita boleh entry kat sini. Maksudnya kena tengok big trader ada tak cadangan macam-macam nak reverse price. Kalau dia ada cadangan ataupun you boleh nampak pattern-pattern dia tu, baru you boleh entry dekat sini. Dan benda tu kita akan belajar nanti. Minggu ni ya. Okay, kita akan belajar fake out. Kita akan belajar SR flip. Kita akan belajar diamond. Kita akan belajar 3 drive, 4 drive. Kena tunggu bang. Dalam grup saya tengok dia letak suka hati dia je. Dia letak PO. Semua tempat dia PO. Wow, senang lah macam tu. Kan? Sebelum entry, tunggu confirmation. Tengok cara price approach. Dia panggil cara price datang ke tempat yang kau marking tu. Kena tunggu kat situ. Faham tak? Dia ada cara-cara dia. Dia mesti buat something dia. Okay, so far faham Fake out, V1, V2. V2 belum lagi. So kita tengok contoh. GBP chair. Oil. Sini fake out, R1, R2, R3. Dekat atas ni kena cari fake out lagi kat atas untuk entry. Kalau tak ada, tak payah. Okay, saya cerita pasal breakout pula. Macam ni nak cerita pasal breakout ya. GU saya padam lah. Sekejap. Brand lah saya padam. Template. Apa beza breakout dengan fake out? Jangan kau asyik entry fake out je. Cikgu asal fake out asyik tak jadi je. Dia jadi breakout betul-betul. Kalau saya breakout, saya buy lagi sedap. Lagi tak rugi. You kena tengok keadaan Fake out sell. Saya panggil dia fake out sell. Saya lukis fake out sell macam ni. Untuk you sell fake out, biasa dia akan buat R1, R2. Dia break ke atas untuk terjun ke bawah. Dengan syarat belakang ni mesti ada fake out juga. R1, R2. Dia break atas. Lepas tu dia terjun. So dekat situlah you nak masuk. Maksudnya fake out sekarang campur dengan fake out masa lampau. Sini fake out, sini pun fake out. Faham? Maksudnya big trader dia nak buat manipulate. Macam mana you nampak dia nak buat manipulate? Sebab you dah nampak price slow naik, slow naik. Dia tengah kumpul order. Ingat tadi yang fasa pertama, dia tengah kumpul order. Bila price tak sampai dekat level yang you dah marking, tiba-tiba price stop, dia buat sideways. Dia buat kecil candle. Itu maksudnya fasa pertama. Accumulation. Accumulation. Lepas tu, you dah agak. Lepas accumulation, mesti dia buat manipulation. Yang fake out ni atas tu, manipulation. Lepas tu, you dah tahu dah. Bila dia buat manipulation dan dia turun, maka dia jadi default exit. Default exit dia maksudnya ke bawah. Dia keluar daripada kawasan ni. Default exit dia ke bawah. Maksudnya dia memang ke bawah. Okey. Tanda resisten dekat resisten lah. Dekat shadow. Bukan kat body. Okay, now faham tak? Baru jadi fake out. Baru you boleh entry sell kat sini. Tapi katakanlah you ada macam ni.
Dia buat support. Price tengah naik atas ni. Price tengah naik atas. Dia naik atas, buat high low, higher high, lower low. Padam macam ni. Tiba-tiba dia buat support S1, S2, S3. Wah, dia dah jadi fake out. Okay. You rasa lepas tu dia break bawah. Ini fake out ke breakout? Ini fake out ke breakout? Ini dipanggil breakout sebab tengok belakang-belakang. Kena tengok belakang-belakang bang. Dekat support ni kalau you tengok, sini ada resistance. Dekat resistance tu pula nanti you akan nampak king kat sini. You nampak rally base rally dekat sini. Okay. Bila you ada dah macam ni, you jadi apa bye? Bye pula dah. You ada satu, dua, tiga. Support. Tiga. Dah jadi setup pembaris. Price naik atas bukan untuk fake out. Price naik atas untuk sambung breakout ke bawah. Woi! Kejut aku. Wah. Dah ujung terkejut. Okey, faham tak? Faham You kena faham antara breakout dengan fake out. So sama juga. Untuk buy pun sama juga. Let's suppose you ada resistance. You kena tengok resistance tu dia nak break apa sebenarnya. Dia nak break apa? Katakan you ada resistance. You kena tengok chart belakang. Resistance ni sama baris. Ada apa? Sekali you tengok ada drop, base drop. Lepas tu belakang dia pula ada support. Dah ada banyak dah ni. Ada support. Dah ada drop, base drop. Ada resistance. You rasa kalau price naik atas ni, dia break atas ni, dia nak buat breakout ke dia nak buat fake out? Dia nak buat breakout. So bila price datang balik, apa you buat? Cari rally base rally yang break benda lah ni. So harap you faham. Jangan kita gaduh dengan broker pula. Jangan gaduh dengan trader lain. Kau salah, ni bukan breakout, ni fake out. Ini salah, gaduh lah gaduh. Sebenarnya, dia kena faham. Ini dipanggil breakout. So sekarang dah faham macam mana nak guna step breakout, macam mana nak guna fake out. Tapi terus terang saya cakap, fake out ni adalah teknik yang paling best sekali. Best sebab best sebab kat situlah ramai orang terpedaya. Kalau you tengok gold semalam gold semalam pun sama juga. Dia ada resistance sini. Nanti kita akan belajar SR flip. SR flip dia sama juga fake out. Ni R1 R2 kan. Okey, satu lagi. Kegunaan fake out ni. R1. Bila you ada R1, lepas tu sini ada R2 katakanlah. Dekat R2 you boleh entry lagi. Sekejap, ni H4. Saya tukar H1. Saya kecilkan sikit. Nampak tak sini ada drop, base drop?
R1 ni FTB, first time back. Dalam supply and demand, R1 ni adalah first time back. Drop, base drop. Okey, kalau kita tengok belakang dia ni, saya letak satu support. Ada support. Kalau bahasa Jawa ni dia panggil support. Support. Lepas tu ada drop, base drop. Dia dah jadi king betul. King sell. Bila you jumpa drop, base drop, ni dah set up pembaris juga. You ada support, drop, base drop yang sama baris. SSR king. Dekat sini you boleh masuk sell. Okay. Ambillah berapa profit. Berapa TP. Lepas tu dekat sini dia pun susah nak tembus. Sebab ni dah jadi R1, R2. Biasanya boleh masuk lagi. Depend pada range. Sebab ni gold kan. Gold dia besar. So you bolehlah makan besar sikit. Boleh makan besar. Tapi bila R3, biasa R3 dia akan, saya tak akan ambil dekat R3. R3 adalah kawasan-kawasan fake out. Dia akan terus tembus. So kawasan R3 sini, kawasan R2 sini, jangan sell. Ramai yang akan sell dekat supply zone kat sini. Dia akan try sell. Bila sell, pam, pecah terus. Tak bagi chance. Dia terus breakout, tak bagi chance. Sebab ini adalah fake out. Bila ada fake out, you jangan sell dekat sini. You kena cari sell dekat atas daripada kawasan fake out. Okay? Faham tak? So faham? Apa yang saya cuba sampaikan ni? Faham So katakanlah you nak sell. Okay, price naik atas. Dia dah buat start kecil. Ni memang yang saya tengok semalam ni. Ini fasa accumulation. Dia buat kecil. Dia buat compression. Nanti kita akan belajar compression. Siapa yang belum belajar apa itu compression, tak tahu apa dia. Compression, pemadatan, apa semua. Ini adalah fasa apa dia baik? Kita baru belajar tadi. Fasa pertama, accumulation. Tapi dia accumulate, resistance dia tak sama baris. Dia makin lama makin naik, makin lama makin naik. Nampak tak? Bila dia makin lama makin naik, you tarik trend line, sama lah dia ni. Ini dipanggil one drive. Puncak sini one drive, sini two drive. Yang atas ni three drive. Itulah one drive, two drive, three drive. Faham? Ada yang tanya apa yang beza fake out dengan breakout. Saya tak boleh cerita, dah lama sangat lah. Nanti sekarang dah 10.47. Sepatutnya 10.30 habis. So dekat sini you dah nampak. You dah nampak kat sini. Ini adalah fasa accumulation. Dekat sini you nampak tak price turun ke bawah sikit. Ini kita akan belajar besok lah 3 drive. Dia buat lower low. Ramai yang akan kejar market kat sini. Bila price turun ke bawah, laju. Ramai akan kejar sell full margin. Dia tak wajib 3 drive. Kadang-kadang dia sampai 4 drive. Kadang-kadang sampai 5 drive. Kena tengok belakang ada apa. Kat mana dia berhenti tu kena tengok belakang ada apa kat situ. Okay, kena gabungkan belakang. That's why bila you entry, always look to the left. Tengok belakang, jangan tengok dekat sini saja. So, bila you tengok belakang, kat sini you dah nampak tanda-tanda big trader nak reverse price. 1, 2, 3 dalam bentuk 3 drive. So, kalau saya tengok belakang, dekat sini ada apa? Kita kena tengok. Dekat sini ada R1, R2. Nampak tak? R1, R2 sama baris. Multi time frame, tukar. Tukar time frame. Jangan stuck. Teknik ni valid dekat H1 je, cikgu cakap. Salah lah, cikgu cakap valid dekat H4 je. Bukanlah. Teknik ni cikgu cakap valid dekat M15. Bullshit. Terus terang saya cakap bullshit. Lepas tu bergaduh. Faham tak? Kena tukar-tukar time frame sampai kau nampak petunjuk dekat mana nak masuk. Sampai kau nampak apa big trader nak buat. Faham? So dekat sini tadi fake out, you nampak R1, R2 sama baris. So kawasan sini you tak boleh sell. You tak boleh sell kawasan sini. Sini pun dia akan buat fake out. Banyak sangat lukisan. So sini dah jadi R1, R2.
Dekat sini dia jadi apa? Kalau saya buang dulu bendalah ni, saya buang dulu bendalah ni. Dia dah jadi apa, Pai? Dia dah jadi R3. R3 confirm dia break atas. Tapi ramai yang sell dekat R3. The sell price dah terkejut. Banyak ni bang gold yang main. Happy tak happy? 168 pip dah terkejut. Nampak tak? Lepas tu price naik lagi. Naik. Ah, dia dah cuak lah. Sampai jatuh handphone saya. Okay. So last kali mana dia pergi? Sini dah fake out. R3 ni dah jadi 2 drive. 1 drive, 2 drive. Biasanya dia akan 3 drive, tengok kat belakang. Belakang ada apa lagi? Tengok lagi belakang. Dekat sini ada BE merah-merah. Saya dah tulis awal lah. BE merah-merah origin jauh pergi. Tapi sayangnya. Kenapa sini saya ambil BE merah-merah? BE merah-merah pun fake out juga. Sini ada resistance. Price turun bawah. Dia naik atas. Lepas tu dia terjun. Ni fake out ke tak fake out? Sorry, bukan kat sini. Dekat sini. Fake out ke tak fake out? Yes, fake out time frame kecil bang. So, dekat sinilah kita nak masuk. Fake out yang belum ditest lagi. You kena imagine. That's why bila saya ajar fake out dulu, ramai yang tak faham bila saya ajar teknik bearish engulfing merah-merah, dia tak dapat tangkap apa sebenarnya berlaku. Dia dah turun bawah. Merah, bearish engulfing. Tiba-tiba shadow naik atas. Lepas shadow naik atas, lepas tu dia terjun ke bawah. Dia dah jadi fake out. Sama dengan ni fake out. Dia break high kat sini, lepas tu dia terjun bawah. So berapa banyak fake out kat sini ada? Berapa banyak accumulation yang big trader buat? Banyak 1, 2, 3 dekat R3. 4 dekat sini. Last kali 5 dekat sini. Faham? So, benda lah ni, dia orang dah plan awal-awal, dah siap-siap. Keluar vaksin lah, apalah, itulah, macam-macam lah. Tapi sebenarnya, saya pun tak tahulah sama ada kebetulan ataupun cuma tak sangka lah. Saya sendiri pun tak sangka. Saya target price sampai sini akan sangkut. Sebab sini ada resisten, dekat sini price TP kat sini. Tapi terkejut sampai 1000 pip. Memang orang cakap pandemik gila lah. Okey, faham tak so far? Dekat bawah ni, ada orang bila price turun bawah laju apa dia buat? Dia sibuk pula nak buy, astagfirullahalazim, tengah laju-laju turun macam ni. Dia sibuk buy, meninggal account. Depo lagi meninggal dia. Cari semua. Meninggal aja account dia. Sebab apa? Dia nak lawan market kononnya. Kesian saya tengok bang. Kena tengok accumulation tak, ada tak, manipulation tak, apa semua. Sekarang, kalau tekanlah kau nak buy sekalipun. Dekat mana kau nak buy? Sini ada satu support. Petunjuk yang ada kat sini, sini ada satu support. Nampak tak sini ada satu support? Kalau ada satu support, ada tak kemungkinan orang buy dekat this area dulu, stop loss dia dekat bawah? Ada kan? Kalau ada, tengok belakang. Tengok belakang lagi kawasan sini. Dekat kawasan stop loss ni, tengok belakang. Ada tak fake out kat sini? Kawasan sini ada fake out tak? Turun sebatang lemang, time tu lah nak buy. Naik sebatang lemang, time tu nak sell. Kena-kena nak dapat pucuk. Mampu ya. Naik atas, support. Turun bawah. Lepas tu dia boom. Ini pun fake out juga, betul tak? Ni fake out ni bang. Yang ni. Makinkan tempat ni. Dekat situ kau nak masuk. Kalau nak buy. Faham tak?
Kalau degil sangatlah nak buy. Tapi masa dia turun bawah tu ada tak fasa dia buat? Fasa accumulation. Tak ada kan? Tak ada, bahaya. Lepas tepi je lah. Menikmati keuntungan profit sale. Yes, ada yang tanya QM. QM pun fake out juga sebenarnya. QM shadow pun fake out. Segala-galanya pun fake out. Segala-galanya yang you tengok dekat chart ni bang. Yang orang duk sibuk letak indikator macam-macam itu semualah hasil daripada manipulation big trader. Dia orang memang jahat bang. Nak kata jahat pun tak boleh juga. Sebab itu dah memang cara dia. Sebab bila dia nak buy, dia kena cari orang yang sell. Dia pula buy besar. Bila dia buy besar, dia kena cari orang yang sell besar. Dekat mana orang sell besar? Dekat stop loss. Tempat-tempat. Faham? Kau tengok dekat YouTube ataupun tengok dekat National Geographic. Harimau tengah kejar rusa katakanlah. Harimau tu lari, dia kejar dapat rusa tu tengkuk patah dia makan. Harimau tu jahat ke baik? Harimau tu jahat ke rusa tu baik? Dia bukan jahat. Itu naluri dia. Dia memang makan rusa. Survival. Untuk dia survive tu dia kena makan rusa. Cari siapa yang lemah. Macam tu juga. Big trader tak jahat bang. Big trader baik. Dia cuma makan stop loss korang je. Siapa dia punya makanan dia? Retail trader. Tapi selagi kau tak sedar, selagi kau mimpi, lagi kau letak indikator macam-macam. Kan? Bila tengah naik laju kan, price naik laju, indikator cakap apa? Indikator cakap buy lah. Semua indikator akan cakap buy. Time kau buy tu lah dia lipat ke bawah. Betul? Ini dipanggil retail trader. So you kena bijak. You kena bijak trade macam big trader. Walaupun akaun kita kecil $10, $20, $30. Tapi imagine you punya akaun tu lah 10 billion, 10 billion, 30 billion. Kat mana aku nak fill order aku? Kat mana orang letak stop loss? Dekat mana dia buat apa? Kalau dia nak buat stop loss ni dekat mana, apa aku kena buat? Kena macam tu. Faham tak? So ni semua perangkap. Yang accumulation ni, yang sebelum the price naik terjun, semua perangkap. Even saya pun tadi kena. Sebab apa? Silap saya satu je. Sebab saya tengok pakai handphone. Masa saya entry tu, saya tekan pakai handphone. Bila saya tekan handphone, saya cuma nampak kawasan sini saja. Dekat kawasan sini tak jelas sangat. Bersepas-sepas serabut. Bila dekat PC, baru nampak. Dan aku pun terkena fake out. Tapi boleh entry balik. Bila you dah tahu, you dah sedar yang you kena fake out, dia akan datang balik. Saya ajar awak ni. Okay, once, nampak tak kat sini, R1, R2. Fake out kan, R1, R2, price naik atas, lepas tu dia terjun laju. Dia terjun laju kan? Nampak dia terjun laju? Habislah ini malam. Habis. Best. Akhirnya. Nampak tak? Dia break bawah. Kalau siapa yang tak confident nak masuk dekat atas, tunggu. Tunggu ke bawah, dia break. Dia patah balik, dia akan fill order dia balik dekat kawasan-kawasan ni. Dekat mana kawasan fake out tu, dekat situlah dia akan buat. Kalau you tak percaya, you tengok. Dia akan buat lagi benda yang sama. Saya tukar balik template. Sekejap. Sekarang kita fokus. Ini dipanggil reaction. Apa berlaku bila big trader dah fill dia punya order? Ini tempat tadi. Ini yang resistor tadi kan? Kalau saya tarik belakang. Saya biasa tulis fake out je lah. Fake out. Nampak tak? Dia break bawah. Lepas tu, dia nak ambil balik order dia sell dekat sini ni. Dia buat apa bang? Jelas sangat dia buat something. Siapa nampak something? Dia buat CP. Dia buat fake out lagi, bye. Ini apa ni? R1, R2, R3. Fake out lagi. Maksudnya dia tak puas-puas lagi tipu orang. Korang pula tak puas-puas lagi kena tipu dengan big trader.
Dia naik laju, korang buy lagi. Naik laju ni kan, buy, pum. Lepas kau buy, turun. Jahat saja big trader. Berapa kali dia buat fake out? Banyak kali, buy. Fake out dekat sini, fake out kat sini, fake out kat belakang. Tak insaf lagi. Aduh, ya Allah. So, boleh... Kalau ini dia panggil maximum pain level, tukar time frame kecil sampai M1, tengok apa dia buat kat situ. Saya biasa kadang-kadang tengok sampai M1. Tak nampak apa-apa, kat sini kosong sangat. Okay. So, kalau saya ulang balik benda ni, fake out. Betul? Semua nampak tak fake out? Ada soalan, tak dosa ke big trader tipu orang? Dosa bang. Navin Lazri, lawan. Dosa. Tapi kita kau kena cari makan macam tu. Macam mana? Kan? Ini manipulation, bhai. Manipulation. Tak dosa ke harimau tu kejar makan rusa tu? Tak dosa, dah itu makanan dia. Kan? Soros dah kaya tak cukup lagi ke, cikgu? Nak jadi IB lah, nak disuruh orang depo bawah dia lah. Bang, orang kaya mana cukup? Semua ni manipulation lah. So, bahaya guna indikator. Boleh guna indikator bang, tak ada masalah. Tapi kau kena faham. Kalau siapa yang guna moving BBMA, siapa yang guna BBMA dekat sini jadi panggil apa? Saya beritahu dia tunjuk lah. Biasanya dekat sini akan jadi apa dia panggil? Ekstrim mendata campur dengan apa? Ekstrim mendata betul tak? Siapa guna dengan Cikgu Omar? Cikgu Omar. Bukan tak boleh pakai indikator, tapi boleh. Tapi kau kena faham. Ini dipanggil ekstrim AA. Ekstrim memang type A, AA plus. Maksudnya BB mendata. Lepas tu price break ke bawah. Bila price break ke bawah, close pula bawah BB, luar BB ke apa kan. Yang ni dipanggil apa ni? Candle besar ke bawah ni. CSM saya tak tahu sangat apa. TPW. CSM Candle arah kukuh. Okey, candle arah kukuh. Patah balik, kita akan sell betul tak? Dia akan sell dekat MA5, MA10. Lebih kurang kawasan-kawasan ni. So macam tu konsep yang sama. Tapi you kena faham. You kena faham. Jangan hafal. Tapi tak apalah, you belajar dulu. Lama-lama you akan faham. Semua benda sama je. Alright. Tapi kalau siapa yang orang cakap yang jenis sabar, yang jenis bagus, kalau you tak faham segala-galanya, tolonglah. Faham yang ni pun cukup lah. Yang mana tadi aku lukis? Sudah hilang. Ya. Yang 3 fasa tu. Fasa pertama, kena ingat ni bang. Ini zikir. Dulu saya ajar dekat QM Master 2 ke QM Master 3. Zikir. Sebelum kau entry, kau wajib baca zikir ni dulu. Satu dipanggil apa? Dia mesti sebelum price tukar, dia mesti akan buat accumulation. So price laju tu tak payahlah kau masuk, buat bodoh je lah. Siapa nak masuk dalam grup tu lah, lantak lah masuk akaun dia pun, bukan akaun kau. Nombor 2, 3 benda takkan tak boleh hafal. Manipulation tu dalam bentuk fake out lah, kan? Kalau kau pakai benda ni, insyaAllah selamat. Masalahnya, hari ni kita ingat, esok kita ingat, lusa kita dah lupa lah. Dengan saya pun. Esok dah lupa dah. Tengok price laju semacam je kan. Minggu depan dah lupa dah ni. Menang ni, serius. Dah lagi, try lagi, MC lagi. Itu standard manusia bang. Boleh tak? Hafal yang ni. Bukan hafal, maksudnya you faham. Sebelum you nak entry, tunggu. Ada tak accumulation? Kalau ada accumulation, okey, ada peluang. Lepas tu tunggu dia buat manipulation. Biasa dia akan buat fake out. Manipulation ni macam-macam bentuk dia buat. Biasanya dia akan keluar fake out lah. Fake out paling senang biasa dia buat. Lepas tu default exit. Default exit maksudnya once dia dah buat fake out ke atas, default exit dia akan berlawanan daripada kawasan fake out. Fake out ke atas, default exit ke bawah. Fake out ke bawah, default exit ke atas. So layan je sampai dia buat benda yang sama dekat bawah. Ada yang cakap, kalau MC cakap Tuhan tak adil, kesiannya. Tak apa. Masa ni you belum sedar.
Masa you masih lagi dalam keadaan naif. Ataupun orang cakap, belum dibuka mindanya. Sekarang bila saya dah buka minda tu, tolong. Abang Izzy Chan, saya respect kat Abang Izzy. Terus terang saya cakap, abang punya lukisan sangat cantik, sangat best, sangat putih. Orang cakap, tak ada masalah. Saya percaya satu hari Abang Izzy akan menjadi trader yang berjaya. Entry sharp, pucuk-pucuk. Itulah yang dibuat oleh seorang legend daripada Brunei. 3 bulan dia belajar dengan saya. Dia last kali, masa bulan pertama dia sama juga macam korang. Suruh lukis, dia lukis. Entah apa-apa dia lukis. Kotak pun tak betul, apa tak betul, ini tak betul. Bulan kedua dia datang lagi, belajar lagi. Lukisan dia dah cantik. Kotak dia dah cantik. Fake out dia dah cantik. Arwan dah cantik. Semua dah cantik. Bulan ketiga dia belajar lagi. Dia dah start masuk entry. Dia entry pucuk akar baik. Serius saya cakap. Saya sendiri respect. Masuk bulan keempat, dia hantar SF kat saya. Dia grow daripada 2,000 USD pergi 200,000 USD. Full margin setiap kali entry. 9 kali entry saja. Account dia grow sampai 200,000 lebih. Serius terus terang saya cakap. Memang legend. Sekarang nama dia kena breakout. Kena orang cakap apa? Mana-mana broker yang kat sini, block nama dia. Dia pakai broker-broker yang betul-betul established lah. So kesimpulan dia, practice penting. Kena lukis. A lot of lukis cantik-cantik. Macam gold semalam, memang sangat cantik. Sangat-sangat cantik. Okey, ada yang tanya, TP kat mana? Saya terus terang, saya pun tak tahu nak TP kat mana. Kadang-kadang saya swing, dia lipat. Kadang-kadang saya tak nak swing, time tu lah dia pergi sampai 1,000 pip. So benda tu rezeki bang. Nak senang ambil risk reward je. Siapa ataupun close paruh yang lain tu swingkan je. Yes, Naziha Nadia. Panggil saya apa? TP til jannah pun boleh. TP til jannah. Stop loss macam mana? Stop loss biasalah. Stop loss jangan letak. Sebab bila kau letak stop loss, big trader akan ambil kau punya stop loss. Salah. Stop loss tu macam biasalah. Dekat bawah atas fake out lah. Tempat-tempat fake out. Atas. Ataupun stop loss guna pensil. Macam kata Fatih. Jadi tak nampak. Broker tak nampak. 3 fasa ni adalah fasa reversal. Tanda-tanda price nak reverse. Kalau price nak naik, keluar 3 fasa ni, okey. Price nak reverse. Okey, faham tak? Ada yang nak belajar dengan saya face to face. Sekarang tak boleh bang, sekarang COVID. COVID kita tak boleh belajar. Dah pukul 11 kita nak tutup kelas kita. Ada yang tanya, teknik Wukong tu apa cikgu? Teknik Wukong ni kau masuk 10 cuci 30. Entry full margin. Itu teknik Wukong. Tak ada analisa apa semua ataupun ada analisa sikit-sikit. Terus dia balon saja kerja dia. Itu nama dia Wukong. Ada soalan lain? Ada ke teknik BE retracement? Tak tahu pula. GBP New Zealand pun terjun bagi tadi. Alhamdulillah. Okey. So kalau tak ada masalah. Kalau tak ada soalan lagi, saya tutup dulu kelas kita. InsyaAllah kelas kita akan sambung esok. Kita akan belajar lagi fake out V2 SR flip. Kita akan belajar lagi diamond. Dan kita akan belajar 3 drive, 4 drive, 5 drive. So bendalah ni semua termasuk dalam bendalah ni. Bendalah ni pula. Maksudnya dalam fasa accumulation manipulation dengan default exit. Maksudnya kalau saya tanda dekat dalam grup, saya marking tu, kau janganlah masuk cepat-cepat. Kalau saya marking tu, ramai orang cakap bila marking je dia terus entry full margin. Mampoi. Kalau marking tu maksudnya kena tunggu patient, tunggu kat sini apa price buat. Kalau apa-apalah, you cut. So itu sajalah. Ada apa-apa lagi tak? Terima kasih semua. So boleh keluar. Saya tak dapat nak cerita panjang. Besok lagi kita sambung. Masa yang sama 9.30. Siapa yang dah buat deposit dan dah register atas link saya, grup M Trading, saya akan masukkan dalam grup VIP. So you all tak payah berebut masuk dalam kelas webinar ni. Tapi bagi masa kat saya nak masukkan satu-satu. Seorang-seorang saya kena masuk, kena check satu-satu. Saya tak nak kecoh-kecoh. Okey?
Terima kasih. Sekarang siapa yang dah depo tu, kalau saya dapat affiliate tu, mohon halalkan. Janganlah cakap haram pula. Boleh tak? Boleh. Nanti cakap cikgu lah. Cikgu tak trade pun. Cikgu makan duit IB. Tak lah. Maksudnya kita sama-sama lah. Saya pun trade juga bang. Cuma saya pantang saya. Saya tak boleh tunjuk saya punya entry. Ni pantang. Bila saya tunjuk entry saya, nanti dia akan lipat. Bahaya bang. So saya simpan je saya punya entry. Saya tak nak ada lipat. Kalau dah close baru saya tunjuk. Nanti dia lipat. Kau pernah tak kena? Kau dah tengah profit kan? Kau ambil screenshot, kau hantar dekat grup. Oh, profit biru. Tak sampai 5 minit dia lipat bang. Terus merah terus MC. Pernah kena? Siapa pernah kena sini? Selalu kena kan? Ini dipanggil karma ataupun badi. Jangan buat macam ni bang. Jangan buat. Jangan tunjuk you punya entry tengah profit bagi kat orang. By the time kau hantar tu tak sampai 15 minit dah aku cakap. Dah lipat terus bang. MC terus. So kalau kau dah happy ni nak tunjuk dekat orang. Nak tunjuk, kita nak share bukan nak menunjuk, bukan nak apa. Kita nak share kegembiraan kita pada orang lain. Tunjuk kita punya entry dah profit. Bukan senang nak profit kan? Senang ke biru? Susah betul lah. Asyik merah. Biasa tunjuk kat awal pun kena lipat. Allahu Akbar. Tunjuk kat awal pun kena lipat. Kesian. Ini pula tunjuk kat grup. Grup Facebook. So bahaya. So nasihat saya, bila you dah profit, you nak screenshot, make sure you close dulu. You screenshot, you ambil screenshot, terus close semua. Baru kau hantar dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, dekat WhatsApp ke, dekat Telegram ke, whatever pun nak lipat lah. Nak lipat 20 kali pun tak apa. Aku dah close. Dia macam tu. Oh, dia tanya kalau share time merah boleh berdesuk biru. Oh, itu canggih juga tu, baru belajar. Saya jarang share merah jadi biru. Yes, selagi tak close bukan kita punya bang. Ada yang tanya entry instant ke PO lebih baik? Depend. Kadang-kadang instant, kadang-kadang PO. Terpulang pada masing-masing. Okay. Ada apa-apa signal ke hari ni? Nak signal tak? Signal saya tak pandai bagi signal lah bang. Rat pandai bagi signal. Ni fake out, ni SR flip. Tapi kelebihan bang, signal orang yang bagus-bagus ni, saya tengok trader yang berjaya. Saya comparekan pengalaman saya trader-trader yang berjaya dengan trader yang masih sangkut-sangkut lagi sampai sekarang. Cuma ada satu je perbezaan dia. Apa dia perbezaan orang yang berjaya dan orang yang selalu gagal, selalu depo dalam forex trading? Apa dia bang? Sabar. Maksudnya, trader berjaya, saya tengok yang dah jadi jutawan pun yang dah berjaya boleh withdraw kau-kau, dia trade time frame besar. H4 ke atas, daily, weekly, paling kecil pun M30, H40 pula. H4 daily, weekly. Dia main time frame besar-besar. Bukan bermaksud orang yang pakai time frame kecil ni dia tak berjaya. Kalau scalping okey, tapi kalau nak swing 800 pakai time frame kecil susah sebab banyak sangat gangguan. Kita tak nampak cerita sebenar apa big trader buat. Kan? Big trader buat dekat mana ni fake out. Dekat sini ramai yang akan sell. Supply zone kat sini mesti ramai sell. Dia tak nampak belakang ni ada fake out. Dia tak nampak lagi belakang ni ada fake out lagi. So price naik dia pening kepala. Stop loss MC, stop loss. Tapi bila you trade pakai time frame besar, insyaAllah you nampak. Okay, ni fake out. Kawasan ni dah jadi R1, R2 tak boleh entry lagi. R3. Dia dah buat accumulation, sabar saja. Tunggu. Dia manipulate naik ke atas, lepas tu barulah entry. Maksudnya dia dah buat manipulation, dia buat accumulation, lepas tu memang dia ke bawah lah. Arah dia memang ke bawah. Ke bawah. Okey, faham tak? Betul lah dia yang cakap time frame besar, modal besar. Kalau you nak swing pakai modal kecil, payah juga kan? Satu lagi kalau kau swing, sekali kau entry, kalau kau pakai H4 daily, seminggu kau boleh entry sekali, 2 kali je bang. Betul tak? Kalau swing H4 daily kan? Hari-hari lain tak boleh entry. Kau bayangkan hari-hari kau tanpa entry. Apa kau rasa? Menggigil tak?
suatu kehilangan. Abang Ras handsome ada dalam ni. Ras the chosen one. Kau bayangkan hari-hari kau tak ada entry, kau rasa macam satu kesenyian, kesepian, kekosongan, kegusaran, ke apa lagi bang? Ke rasa macam tak bermakna lah hidup ni kalau kau tak ada entry hari-hari. Betul tak? Hamba, tawar, segala-galanya tawar. Jantung tak boleh nak pump, macam kau tak ada that adrenaline. Hambo. Kehampaan lah macam-macam. So itulah. Tapi kalau trader yang bagus-bagus dia pakai daily. Boleh bang. Kalau kau nak swing ke apa semua. Seminggu insyaAllah lah. Kalau pakai teknik ni apa semua kan. Seminggu paling kurang kau akan dapat 2 kali hingga 3 kali entry. Itu pun dah cukup bagus. Ini fake out bang. Nampak tak sini fake out? Kau ada S1, S2. Price turun laju. Gila-gila turun laju bang. Tak ada siapa berberani buy masa tu. Semua orang sell. Lepas sell apa jadi? Boom, dari atas. Meninggal terus. Ini semua manipulation. Okey, dah tak ada soalan lagi. Terima kasih semua. Dandan ni tak ada soalan. Nanti saya jawab balik PM siapa yang belum masuk grup channel. Saya tak nak buat grup VIP sebab bila grup nanti dia bersembang-sembang dalam tu tanya macam-macam, saya jadi pening. Nak discuss, nak tanya macam-macam, masuk grup Pirate Apprentice. Kalau dalam tu hanya untuk announcement saja. So nanti kalau nak cabutan bertuah ke, kita akan announce dalam tu. Nak menang kerusi gaming ke, nak ada apa-apa ke, semua kita akan bagi tahu dalam tu. So senang. Sementara tu yang lain tu boleh discuss dalam grup dalam grup Pirate Apprentice. Mana yang belum nak masuk Pirate Apprentice tu boleh tengok dekat channel saya. Tapi sekarang ada problem lah. Saya punya video semua dah penuh, dah full pack. 2,500 lah. Tak tahu. Okey, saya akan buat baru lah, tengok macam mana. Okey, tak ada soalan Kalau tak ada soalan, saya tutup majlis kita hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.